Apa ini? Adakah ini satu benda yang berharga? Wow. Aha. Hai. Rupanya kamu yang mengambil beg ini. Kamu siapa? Adakah kamu Profesor Gadget? Oh, bukan. Habis tu, Profesor sebab tahu. Pun bukan. Sebenarnya saya ialah detektif Profesor Serba Tak Kena. Serius lah? Oh, tidak. Saya bergerak saja. Sebenarnya saya ialah detektif Zazali Zain. Kamu rasa kamu tahu tak apa yang di dalam tu? Saya rasa saya tahu. Mungkin ini beg ada barang bernilai ataupun barang bahaya. Betul. Dia amat bernilai. Sebenarnya ini ialah petunjuk yang perlu kita selesaikan misinya pada hari ini. Oh, kita ada misi hari ini? Ya, betul. Jom bersama saya kita selesaikan misi kita pada hari ini. Tapi detektif, sebelum itu, apa yang kita nak siasat pada hari ini? Sebenarnya detektif, misi kita hari ini ialah kita akan menyiasat tentang Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman. Kita nak teroka dalam subjek kita pada hari ini. Apa subjeknya? Subjek tasawur Islam. Dan bersama dengan saya pada hari ini, kita bersama dengan Profesor Zazali. Profesor. Alhamdulillah, ya detektif Aiman. Hari ini kita ada misi besar, Profesor. Ya, betul. Ada Dan amat kita besar. nak menyiasat pasal apa tu, Profesor? Kita nak menyiasat tentang harta dalam Islam. Jangan bagi tahu orang. Okey. Ini harta kita punya. Jangan begitu. Jangan siasat begitu. dulu siapa Kita punya. siasat dulu. Ya, betul. Bagi membantu siasatan kita, Profesor, Ya. kita buat SOP dulu. Okey, boleh? Silakan, Profesor. Terima Sebab kasih. kita nak pegang harta ni. Ya, betul. Dia sangat berbahaya. Takut ada jangkitan. Ah. Okey, baik. Baik, Profesor. Siasatan kita ni cukup serius. Jadi hari ini kita nak bawakan bersama-sama dengan kita detektif muda. Untuk membantu siasatan kita pada hari ini. Boleh, Profesor? Boleh. Kita memang memerlukan detektif muda pada hari ini. Okey, saya nak persilakan kawan-kawan saya detektif muda untuk bersama dengan kita pada hari ini. Okey. Jeng jeng jeng. Okey. Hai, selamat pagi semua detektif muda. Adakah anda semua dah bersedia? Dah bersedia tunjuk good sikit, Profesor. Profesor, Ya, Profesor. saya dah detektif, tunjuk. good. Yes, walaupun mereka detektif, mereka tetap tunjuk good dengan kita, Profesor. Sebab kita dua-dua bagus sebenarnya. Kita dua-dua bagus. Bukan kita sana. Kita tak boleh senyum sebab hari ini kita ada satu misi yang besar. Betul. Baik, kita nak detektif muda kita perkenalkan diri mereka terlebih dahulu. Boleh, Profesor? Boleh? Dipersilakan, Okey, detektif. Kita nak persilakan seorang demi seorang dulu detektif muda kita untuk perkenalkan diri. Yang pertama, kita nak silakan detektif Alia. Silakan. Assalamualaikum semua. Saya Siti Nur Alia binti Abdullah. Boleh panggil saya Alia. Okey. Bagaimana dengan misi kita hari ini, Alia? Okey, okey. Dapat spek mata, tak dapat biji mata pun cikgu. Okey, baik. Seterusnya, kita nak bersama dengan Masyita. Assalamualaikum semua. Saya Inspektor Muda Masyita binti Muhammad Roslihin. Boleh panggil Masyita. Okey, baik. Dan seterusnya, kita nak bersama dengan Detektif Salma. Assalamualaikum semua. Saya Detektif Muda Salma Nasuha binti Mat Daud. Boleh panggil saya Salma. Oh, Detektif Salma macam baru lepas bersiasat di tepi pantai, ya? Okey, baik. Seterusnya, kita nak bersama dengan Muhammad Hifzan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya Detektif Muda Muhammad Izan Syami bin Samsudin. Boleh panggil saya Hifzan. Okey, baik. Ini nampak macam gangster sikit. Ya? Oh. Baik, dan seterusnya kita bersama dengan Detektif Syahmi. Boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum semua. Saya Detektif Muda Syahmi bin Khairul Azman. Okey. Boleh panggil saya Syahmi. Okey, baik. Dan seterusnya kita ada Detektif Nur Aiman. Boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum semua. Saya Detektif Muhammad Nur Aiman bin Sudani. Panggil je saya Aiman. Okey, baik.
Profesor, Ya, saya. hari ini apakah topik yang kita nak kongsi bersama dengan murid-murid kita di rumah, Profesor? Sebenarnya Detektif Aiman, hari ini kita nak membincangkan tentang satu perkara yang amat besar dalam Islam, iaitu konsep pemilikan harta dan matlamatnya. Tapi para detektif, kita kena fokus kepada konsep harta dalam Islam. Sebab pada hari ini Detektif Aiman, kita akan bersama-sama mencari misi untuk menyelesaikan yang pertama maksud harta dalam Islam. Okey, yang kedua kita nak cari tentang bahagian-bahagian harta dalam Islam. Kemudian kita nak cari tentang tanggungjawab harta dalam Islam dan juga implikasi kalau kita melakukan pencerobohan harta dalam Islam. Tapi jangan ceroboh rumah saya, Profesor. Jangan. Tak apalah. Kalau jemput saya datang. Okay. Jadi kita kena buat senyap-senyap. Sebab nanti ada orang ceroboh rumah kita nanti, kita kena siasat siapakah yang ceroboh rumah kita semalam. Profesor, boleh kita mulakan siasatan kita? Boleh. Okey, sebelum kita mulakan siasatan kita pada hari ini, kita berehat seketika sebab kita nak buat strategi bagaimana kita nak menangkis penjahat-penjahat yang menceroboh rumah kita, Profesor. Betul, Detektif Aiman. Okey, detektif muda, anda bersedia? Tunjuk go sikit. Ya, Profesor. Detektif muda kita dah bersedia. Tapi sebelum tu kita berehat seketika, kita minum air dulu. Boleh. Sebab lepas ni kita perlukan tenaga yang banyak, Profesor. Betul. Alright, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Hari ini kita bersama dengan Profesor Serba Tak Tahu. Jangan begitu. Jangan Bukan begitu, saya tu. Apa itu? Profesor saya apa? lah Profesor Detektif Zazali Oh, Zain. okey, baik. Jadi, Profesor Zazali, Ya, saya. kita dah jumpa dah barang yang kita nak siasat pada hari ini. Ya, betul, Detektif Aiman. Boleh saya buka, Prof? Boleh, silakan. Okey. Jadi kita nak tahu apa benda yang bernilai dalam ni. Tapi ya tak bahaya Tak. Tak. Eh. Oh, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Okey, baik. Okey. Wow. Ya. Kita ada benda yang bernilai, iaitu ilmu. Ya, betul. Okey, baik. Tapi sebelum kita nak pergi lebih jauh lah, Profesor. Ya, saya. Mungkin Profesor boleh terangkan kepada kita dan murid-murid di rumah sana, apakah dia pengertian ataupun maksud konsep pemilikan harta. Dipersilakan. Okey, terima kasih Detektif Aiman. Sebenarnya dalam beg ini ada menyatakan tentang petunjuk-petunjuk yang perlu diselesaikan oleh para detektif di rumah tentang maksud harta dalam Islam. Baik, jom kita teroka beg ni. Okey, boleh? Baik. Okey, Aiman cuma ambil gambar yang pertama tu. Ini petunjuk pertama ni. Wow. Apakah ini? Ya, apakah ini? Saya tampalkan. Okey, silakan. Ya, saya cuba tampalkan di sini. Okey, ini tentang gambar petunjuk yang pertama. Kita ada gambar rumah, kita ada gambar gelang emas. Ya. Jadi sebenarnya kita nak minta tolong dan bantuan daripada detektif muda kita untuk menghuraikan dan mentafsir gambar pertama ni. Ya. Ada siapa yang boleh bantu kami? Silakan detektif muda. Boleh angkat tangan anda? Aha. Kita minta detektif muda. Okey, teruskan. Saya Detektif Alia tahu jawapannya. Jawapannya ialah benda bernilai atau sesuatu yang berharga. Okey. So kiranya gambar pertama itu menceritakan tentang sesuatu perkara yang bernilai. Okey, saya ke belakang dulu. Aiman terus ambil gambar yang kedua. Baik, saya nak ambil gambar yang kedua. Wow. Gambar yang kedua kita nak tunjukkan kepada detektif muda kita. Kita jumpa. Teng-teng. Siapa beri? Okey, siapa nak cuba? Silakan. Silakan. Aduh. Okey, teruskan. Itu detektif. Ya, saya. Silakan detektif muda. Tahu jawapannya. Teruskan. Saya rasa ia mengenai pemberian daripada Allah atau sesuatu yang datang daripada Allah.
So kiranya detektif, gambar tu nak cerita pasal perkara yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan turun dari langit Bukan, Okey. dikurniakan oleh Allah. Izinkan saya untuk menampal. Okey, detektif teruskan. Okey, baik. Kita nak tunjukkan gambar yang seterusnya. Duit ini kepada siapa? Teng-teng. Detektif muda, silakan. Siapa yang boleh bantu? Okey, itu dia. Okey, Ada. teruskan. Ketua detektif, saya detektif muda Salma. Saya rasa saya tahu jawapannya. Okey. Silakan. Saya rasa ia berkaitan tentang sesuatu yang diberikan kepada manusia atau dikurniakan Allah kepada manusia. So kata kunci bagi petunjuk ketiga itu detektif ialah kepada manusia. Ya, tapi betul. itu semua harta saya yang punya, Profesor. Jangan tamak. Orang tamak selalu rugi. Jangan tamak, Profesor. Ya, saya. Okey, kalau macam tu saya bagi jugalah pada manusia. Tambahlah musim-musim sekarang ni, Profesor. Betul. Kita kena sentiasa membantu orang dalam keadaan kesusahan. Ya. Baik, selain pada itu, Profesor, kita ada lagi harta di dalam ni. Ya. Kita nak tunjuk kepada detektif kita pada silakan, hari detektif. ini. Ya, saya. Harta-harta yang banyak yang kita dapat tu sebenarnya untuk siapa? Okey. Silakan detektif muda. Okey. Ada detektif yang nak cuba? Gambar yang keempat. Okey, teruskan detektif. Tak ada yang nak jawab, Profesor. Kita apa? minta Nur Aiman, silakan. Detektif Aiman. Okey. Gambar yang keempat, ada gambar orang beri sedekah. Ya, Dan ada teruskan. perkataan untuk. Untuk apa sebenarnya? Detektif. Ya, saya. Saya detektif muda Aiman. Ya. Saya tahu maksudnya. Okey, apa dia teruskan. detektif Aiman? Saya rasa ia berkaitan dengan kita gunakannya selepas kita dapatkannya. Sebab okey. Kita gunakannya setelah kita dapatkannya. So maksudnya kat sini kita manfaatkan dia dulu, tapi sebelum kita manfaatkan dia detektif Aiman, kita kena miliki dia dulu. Tak boleh ke kita ambil harta orang untuk kita manfaatkan? Tidak boleh. Aiman, detektif Aiman suka ke kalau orang ambil detektif punya harta? Ini saya punya harta. Hei. Profesor jangan ambil ya. Okey, sebenarnya ini ialah dimiliki dan juga dimanfaatkan. Baik. Ya. Okey. Jadi maknanya ini kalau kita nak faham tentang pemilikan harta. Harta saya. Ya. Harta Prof, harta saya juga. Boleh Tapi macam tu? sebelum tu detektif, boleh tak kita minta detektif muda untuk menuraikan apa isi penting ataupun definisi sebenar untuk harta? Pemilikan harta. Ya. Baik. Silakan. Tu siapa? Teruskan detektif. Teruskan detektif. Ketua, saya detektif muda Syahmi tahu. Okey, silakan. teruskan. Saya, ia adalah sesuatu yang berharga yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia yang rajin berusaha, Ya. dimiliki dan dimanfaatkan sebaiknya. Betul Wow. tu. Walaupun Aiman. detektif ada bunga di belakangnya. Ya. Detektif mat bunga. Bahaya detektif ni. Bahaya detektif ni ya. Okey, baik. Itu daripada kiranya pengertiannya. maksud harta. Maksud harta. Okey, jadi lengkap sudah maksud harta yang detektif semua perlu selesaikan pada hari ini. Tahniah kepada detektif muda yang berada di rumah. Ya. Good job. Tak sia-sia kita bawa detektif muda kita pada hari ini. Ya, betul. Dan kita dapat selesaikan apakah harta yang tertanya-tanya tadi. Betul. Adakah nilai yang bernilai ataupun yang bahaya? Ya. Rupanya harta yang bernilai, iaitu Ya. ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Baik, seterusnya Profesor. Okey. Saya rasa saya dapat satu info lah. Apa itu? Saya rasa macam ada satu petunjuk yang baru. Yes. Mungkin kita kena tengok satu video ini. Mungkin ada satu petunjuk yang bahaya Ya, mungkin. ataupun bernilai. Betul. Jom kita saksikan. Alhamdulillah. Akhirnya aku dapat beli kereta-kereta ni. Rasanya bahagian harta ni aku dah ada dah. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Saya nak cakap sikit lah, Bang. Boleh tak? Ada apa tu? Bang, boleh tolong alihkan kereta ni tak? Kenapa pula nak dialihkan kereta-kereta ni? Harta abang ni sebenarnya dah letak dekat tanah kami. Mana boleh, Bang? Kalau abang tak percaya, abang tanyalah abang saya ni. Ya, betul tu. Ni tempat kami. Boleh tolong alihkan kereta tak? Alihkanlah kalau berani. Alihkan. Jom. Alih. Jangan sampai tanah ni pula yang kau alihkan.
Kawan-kawan kita tadi bergaduh-gaduh. Kenapa tu Profesor? Bahaya tu sebab harta boleh menyebabkan persaudaraan itu terputus. Okey. Mungkin Prof boleh ceritakan bahagian-bahagian harta tu. Mungkin ada bahagian-bahagiannya. Okey, betul. Sebenarnya detektif, video tadi, petunjuk tadi, dia sebenarnya nak memberitahu kita apakah jenis-jenis atau bahagian harta yang ada dalam Islam. Tetapi detektif Aiman, kita perlukan bantuan daripada detektif muda kita yang berada di rumah. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Detektif, kat depannya ada beberapa gambar. Ada gambar rumah, gambar pulau dan juga ada kereta dan jeep. Pada pendapat detektif muda sekalian, apa tindakan yang kita kena buat, Nek? Bagi kami idea, boleh? Ketua. Silakan. Silakan detektif muda. Saya detektif muda Mashita. Ya, Mashita. Saya rasa kita kena asingkan kereta tu dengan lain-lain. Kena asingkan. Okey. Asingkan ke mana, Nek? Saya tahu. Mungkin ke sini. Dan juga yang ini ke sini. Betul ke? Detektif? Ya, saya. Saya tahu jawapannya. Saya rasa apa dia? Ya, saya. Detektif saya rasa kita letak jeep tu pada tapak kosong di hadapan tu. Betul lah. Okey, betul lah. Bijak juga saya rupanya. Terima kasih detektif muda Alia. Pertama sekali kita kena asingkan terlebih dahulu. Ya, asingkan dulu. Kenapa itu, Prof? Sebab kita nak tahu pembahagian sebenar jenis-jenis harta atau bahagian harta itu sendiri. Sebab kalau kita tak bahagikan, kita tak nampak dan kita tak dapat kesan dan kenal pasti bahagian-bahagian harta yang ada dalam Islam. Detektif Aiman. Yes. Saya perlukan bantuan lagi daripada detektif muda kita. Boleh? Boleh. Detektif muda, rasa-rasa macam mana kita nak huraikan petunjuk yang ini? Ya. Siapa ada idea? Detektif Syami? Okey, silakan. Ketua. Ya, saya. Saya rasa misi ini ialah untuk mengenal pasti bahagian harta dalam Islam. Okey. Apakah bahagiannya tu? Pada saya, kereta jeep itu semua adalah harta boleh alih. Okey. So, harta boleh alih dekat kereta. Habis yang gambar ni, siapa ada idea tentang gambar pulau dan juga gambar silakan rumah? detektif. Ya, saya. Ketua, saya detektif muda Salma. Ya, detektif Salma, silakan. Saya rasa pulau tu bahagian harta kedua, iaitu bahagian harta tidak boleh alih. Kenapa macam tu pula, detektif? Sebab macam mana kita nak alihkan pulau tu sebab dia dah memang kat situ. Siapa kata pulau tak boleh alih? Boleh macam mana tu? Saya cuba alih. Ini sembang kari. Memang tak boleh. Ya. Memang tak boleh, Profesor. Jadi detektif Aiman sebenarnya kita ada dua bahagian harta, iaitu yang pertama harta boleh alih dan harta tak boleh alih. Jadi mana-mana harta yang tak boleh alih, kita kena letak label dulu, Aiman. Okey. Macam tanah kebun kita, kebun durian kita tu? Ya. Ada durian je? Ada. Okey. Nanti boleh datang rumah saya nanti. Boleh. Adakah itu harta boleh alih ataupun tidak boleh alih, Profesor? Buah durian boleh alih. Buah durian boleh alih? Pokoknya tak boleh alih. Buah tanah durian pun alih tak ke boleh. mana? Alih ke tempat yang kita nak alihkan lah. Alih ke rumah cikgu, Boleh juga. Okey, bawa baik. duitnya sekali. Itu pembahagian daripada sudut harta boleh alih dan harta tak boleh alih. Ya, betul. Apa perbezaan kedua-duanya tu? Sebenarnya detektif Aiman, dalam Islam kita ada dua bahagian harta, iaitu harta boleh alih, harta yang kita boleh alihkan dan kita boleh pindahkan atau gerakkan. Okey. Manakala harta-harta yang tidak boleh alih ini memang tetap di situ. Tetap dekat situ, memang tak boleh digerakkan, tak boleh dialihkan. Jadi mana-mana harta yang memang tak boleh digerakkan, itu kita anggap sebagai harta tidak boleh alih. Tapi saya nak jeep tu, Profesor. Boleh. Ada down payment tak? Ada. Ada? Mestilah ada. Dah ambil. Tapi Profesor, ya, saya nak rosakkan kereta ni. Jangan begitu. Itu pencerobohan harta. Ini pencerobohan harta? Ya, jangan rosakkan harta orang. Tapi bagaimanakah tanggungjawab untuk kita memelihara harta tersebut, Profesor? Yang itu kita akan kena siasat, detektif Aiman. Okey, kita perlu siasat. Ya. Baik, kita nak tanya kepada detektif muda kita. Boleh? Bagaimana tanggungjawab sebagai seorang individu untuk menjaga harta mereka sendiri? Ada detektif yang nak cuba? Okey, silakan. Detektif kita masih berfikir lagi, Profesor. Kita perlu siasat dengan perlu detail ataupun perlu lengkap siasatan tu. Okey, apakah itu, Profesor? Okey, sebenarnya kita kena tengok tanggungjawab terhadap harta itu. Kita kena tengok dia punya
cara untuk kita laksanakan dan kita tentukan harta tu apa peranan dia dan tanggungjawab yang nak kita laksanakan. Okey, baik Profesor. Dia memang susah. Kena faham betul-betul. Sebab itu siasatan tu perlu dilakukan dengan baik. Muka kena serius sikit. Ya, nampak serius. Nampak serius eh? Ya. Okey. Baik, kalau kita tengok, kita ada harta boleh alih dan harta tidak boleh alih. Ya. Dan kedua-duanya perlu ada tanggungjawab untuk memelihara harta ini, Profesor. Okey, sebenarnya Detektif Aiman, sebelum itu saya nak pecahkan satu rahsia. Okey. Sebenarnya kalau ada orang kata dia boleh alihkan pulau, sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Dia hanya boleh pindah hak milik sahaja. Okey, pulau, tanah tu memang tak boleh alih. Tadi saya cuba alih. Memang tapi tak boleh alih. Memang tak boleh. Okey. Kita memang tak boleh angkat sebenarnya. Baik, yang boleh dialih itu adalah ubah nama sahaja. Ya, saya. Baik, seterusnya Profesor. Okey, sebenarnya selepas ni kita nak tengok kepada tanggungjawab terhadap harta. Tapi saya rasa kita perlukan dapat info lagi lah untuk dapatkan benda ni. Apa info tu, Profesor? Sebelum tu, apa Ya. kata kita berehat seketika sambil kita mendengar info itu. Boleh, Ya, Profesor? Boleh. Okey, murid-murid detektif jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Terus ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya tak suka tayar warna merah. Saya nak tukar. Saya nak cabut tayar ni. Detektif Aiman, sabar. Saya tak suka. Jangan dirosakkan harta-harta tu. Tak apa. Ni Tak saya boleh. punya. Itu tak bertanggungjawab, Detektif Aiman. Jangan buat. Tak boleh. Tak boleh ke? Ya. Habis tu, apa tanggungjawab kita untuk memelihara harta kita? Profesor? Detektif Aiman, saya dapat satu info. Kenapa kita ada satu petunjuk yang baru berkaitan tentang tanggungjawab terhadap harta. Jom kita dengarkan dulu info ini. Okey, jom. Aku kalau kaya, ada harta, aku akan tunaikan tanggungjawab. Tanggungjawab dengan Allah pun tak settle, sembang. Janganlah. Baiklah, apa yang kau nak buat? Pertama, aku akan bagi nafkah pada mak ayah aku, isteri aku. Main kau bini kau bang? Bos. Aku akan bagi duit banyak-banyak pada orang miskin. Ya, seperti aja bang, sekejap. Saya ni miskin bang, bagilah sikit. Lepas tu, aku akan tolong masyarakat. Aku akan bina masjid. Aku akan bina sekolah. Aku akan bina hospital. Aku akan bayar zakat banyak-banyak. Bang, tolong aku bang. Aku nak bina masjid. Bukan kau dah kahwin ke? Aku akan pastikan aku bayar cukai banyak-banyak. Aku bayar zakat harta-harta aku yang banyak tu, aku akan bayar zakat semuanya. Dan aku akan pastikan aku mampu membantu ekonomi negara. Wah, hebatlah kau bang. Masalahnya, bila kita semua ni nak kaya? Semua benda yang kita ada ni, tak kisahlah apa yang ada pada badan kita ke, kereta kita ke, rumah kita ke, tanah kita ke, semua kita perlu bertanggungjawab. Betul, Profesor? Betul, Detektif Aiman. Baik. Memang ada tanggungjawab dia. Dan bagaimana tanggungjawab yang perlu kita ada dalam diri kita untuk memelihara harta tersebut, Profesor? Ya, sebenarnya kita tengok balik kepada video tadi, dia ada menyatakan beberapa isi penting dan petunjuk untuk detektif muda di rumah menyelesaikan misi tentang tanggungjawab terhadap harta. Cuba kita tengok yang kat depan ni, Detektif Aiman. Ya, yang ini yang pertama. Kita ada gambar apa ni, Detektif Aiman? Ahli keluarga. Ya, ada gambar ahli keluarga. Yang ini. Baik. Ya, kita minta bantuan daripada detektif muda kita. Okey, silakan detektif muda Nur Aiman. Siapa yang boleh? Okey, silakan. Ketua detektif. Ya, saya. Saya detektif muda Aiman.
Saya rasa gambar ini nak menunjukkan kita perlu memberi nafkah kepada ahli keluarga kita. Okey, memberi nafkah kepada ahli keluarga kita. Betul tu. Apa contoh ahli keluarga kita ni, detektif muda? Ibu bapa, anak-anak, isteri-isteri. Wah, dahsyat perkataan dia. Baru muda tu. Calon detektif yang kita cari selama ini. Ya, dia aja berani. Kita tak berapa berani. Okey, gambar yang kedua. Jadi yang pertama ialah gambar tentang keluarga. Kiranya tanggungjawab pertama, kita kena beri nafkah kepada ahli keluarga. Isteri, anak-anak, ibu bapa dan adik-beradik kalau ada. Okey. Baik. Gambar yang kedua, detektif. Ya, boleh tolong saya tak? Saya tak sampailah. Oh, yang kedua. Wow. Boros. Ada detektif nak komen sikit tentang boros. Ya. Silakan detektif. Ketua. Okey. Saya. Detektif muda Masyita. Ya, Masyita, silakan. Saya berpendapat ia ingin mengingatkan kita supaya tidak boros dalam berbelanja atau berjimat cermat dalam perbelanjaan kita. Kiranya petunjuk ini detektif Aiman, dia menjelaskan bahawa seorang individu tak boleh boros ketika berbelanja atau berhemat dalam perbelanjaan mereka. Tapi macam saya, Profesor, saya suka pakai kasut berlainan. Hari ni kasut putih. Esok kasut pink. Boleh ke? Setiap hari kasut berlainan. Boleh. Yang penting kita mampu dan juga berkemampuan untuk membelinya, detektif. Tak boleh boros. Tak boleh boros. Baik, seterusnya, Profesor. Okey, sebelum tu saya nak cocok dulu. Kita ada beri nafkah dan juga berhemat dalam berbelanja. Betul. Okey, gambar seterusnya. Wow. Gambar seterus ni dia tulis di situ membina. Adakah detektif kita nak komen sikit tentang gambar yang ada di hadapan kita ni? Okey, gambar ni tentang apa? Tentang kalau kita tengok ni ada bina masjid, ada sekolah. Silakan detektif. Detektif teruskan. Detektif mungkin detektif Syami? Okey. Siapa yang boleh jelaskan? Okey. Syah, silakan. Ketua detektif. Ya, saya. Saya detektif muda Syamil. Saya yakin bahawa kita digalakkan untuk membantu orang yang susah. Kita digalakkan untuk bersedekah kepada orang yang memerlukan. Okey. Kita beri kita ada harta banyak, Profesor. Jangan kedekut. Belanja saya, Profesor. Boleh. Okey, sebenarnya kalau mungkin detektif kita tak perasan gambar ni agaknya. Okey, sebenarnya ini detektif Aiman, saya betulkan. Ini kalau tengok bina masjid, dah bina masjid kan? Alhamdulillah. Nak bina lagi? Tak nak. Cukuplah tu. Sebenarnya kita ialah untuk membantu dan membina bangunan-bangunan ataupun kemudahan umum untuk masyarakat umum seperti masjid, hospital dan juga sekolah. Okey, itu daripada sudut harta yang kita kena jaga sama-sama. Betul. Tak bolehlah kita rosak hospital kita. Sebenarnya detektif Aiman, kalau kita ada harta, kita digalakkan untuk membina bangunan-bangunan umum macam ni supaya kita dapat membantu masyarakat umum khususnya untuk menggunakan harta tersebut. Okey, baik. Jadi jawapannya adalah ialah untuk kegunaan umum. Ya, baik. Itu yang kita dan buka seterusnya. Ya. Wow, kalau kita tengok gambar dekat sini, Profesor, kita tengok ada orang dalam keadaan kesusahan, kaki sebelah tak ada. Dan kalau kita tengok ada orang dalam kesusahan. Jadi detektif, apa yang perlu kita buat, tindakan kita? Silakan. Siapa detektif ada idea? Aisyah. Gambar tentang orang yang susah tu. Kita nak kena buat apa? Detektif Aisyah. Silakan. Ataupun kita ada detektif Masyita. Saya. Silakan detektif. Saya berpendapat bahawa kita digalakkan untuk membantu orang yang susah. Kita digalakkan untuk bersedekah kepada orang yang memerlukan. Okey, betul. Betul tu, Profesor. Kita sebab kena dalam bantu hadis orang. ada sebut kan? Ya. Orang kata tak sempurna iman kita kalau kita kenyang tapi ada orang dalam keadaan kesusahan. Betul, Profesor? Betul. Setuju. Okey, baik. Okey, kita tengok gambar kita tengok gambar ketiga, yang seterusnya. Yang ketiga ni. Wow, kalau kat sini kita tengok ada berkaitan dengan ekonomi. Dan harta itu mungkin ada kaitannya dengan ekonomi. Betul ke, detektif? Silakan. Okey, siapa ada idea, detektif? Okey, silakan. Hifzan, detektif Hifzan. Ketua detektif. Ya, saya. Saya rasa ia mengingatkan kita untuk membayar cukai berangsang pendapatan negara. Bila rakyat bayar cukai, negara akan
mendapat duit untuk membangunkan negara. So Tapi dia saya harta banyak. Saya tak nak bayar cukai. Jangan. Kenapa? Kamu tidak bertanggungjawab kepada negara kamu dengan harta kamu. Oh. Tak boleh. Mana boleh macam tu. Betul lah, Profesor. Kalau kita pergi ke hospital kan percuma. Itu semua daripada duit-duit cukai kita kan? Ya, betul. Betul, Profesor? Betul. Baik, Sebenarnya, kita nak tengok lagi gambar. Okey, sebenarnya ini ialah kita kena bayar cukai sama-sama cukai. untuk tingkatkan ekonomi negara. Okey, baik. Ini tanggungjawab kita dalam kita memelihara harta. Betul, Ya, Profesor? betul. Baik. Detektif Aiman, saya macam menunggu satu panggilan lah sebenarnya. Okey. Saya tengah tunggu. Ya. Terima kasih. Ni abang saya. Ya, abang. Tapi abang saya yang paling handsome sekali. Alhamdulillah. Okey, Memang baik. handsome, semua orang handsome. Ini ada satu pesanan untuk detektif kita. Okey, Baik. Detektif Aiman, sila Boleh kita buka? Boleh, silakan. Ini ada satu Sabar, pesanan sabar. untuk detektif kita. Teng-tereng. Kita ada petunjuk baru. Apakah petunjuk tersebut, Profesor? Okey, saya dapat maklumat kita kena tengok satu video animasi ni untuk Okey. menerangkan satu perkara. Yes, kita ada satu misi lagi. Jom kita saksikan video ini. Detektif bersedia. Kita akan ada petunjuk yang baru. Baiklah, dengar betul-betul arahan daripada saya. Masa kini, ramai lagi masyarakat yang suka melakukan amalan pencerobohan harta seperti mencuri, merompak, menipu, manipulasi, riba dan berjudi. Jadi, tugas anda detektif, anda perlu mengenal pasti implikasi yang akan berlaku terhadap individu maupun terhadap masyarakat dan juga terhadap negara. Pastikan anda melihat petunjuk selepas ini dengan baik supaya anda dapat memperoleh cara terbaik menyelesaikan misi anda. Baiklah detektif, teruskan usaha anda. Good luck. Detektif Aiman, apa yang kamu buat? Profesor nampak tak? Ada orang ceroboh rumah kita ni. Bahaya ni. Mana penceroboh tadi? Kita kena siasat benda ni, Detektif Aiman. Betul. Rupanya penceroboh dekat sini. Ya. Dah kena tangkap dah dengan polis. Takut. Okey, apa implikasinya, Profesor? Kalau berlaku pencerobohan terhadap harta ni, Profesor? Sebenarnya pencerobohan harta tu memang dilarang dalam Islam. Kita memang tak boleh buat. Kalau kita tengok contoh tadi yang diberikan dalam video animasi tadi, contoh pencerobohan harta adanya berjudian, mencuri, merompak, riba, itu semua amalan-amalan pencerobohan harta. Jadi tak boleh Kami tak boleh. Tapi sebenarnya Detektif Aiman, kita ada gambar-gambar yang tertentu yang dekat depan ni. Yang ni kita nak kena siasat. Ya, kita minta tolong dan bantuan daripada detektif muda yang berada di rumah. Okey, silakan detektif. Okey, kita ada gambar tangan dan juga ada gambar kena ejek dengan kawan. Alamak. Tak patut. Tak patut, betul. Baik, silakan detektif Masyita. Boleh bantu kita? Ketua untuk detektif. gambar yang pertama. Ya, saya. Saya detektif muda Masyita. Ya. Pada saya, ia akan memberikan kesan iaitu kita akan dibenci oleh orang lain, masyarakat dan juga kita akan rasa takut kerana kita takut kena tangkap oleh polis. Okey, cuba bahaya. buka. Baik, cuba kita Betul buka tidak? sikit. Ya. Betul. Kita akan dibenci orang kalau kita selalu buat amalan pencerobohan. Tak ada siapa nak kawan dengan kita. Siapa nak? Tak nak. Habis harta kita orang tu ambil, siapa nak? Tak ingin. Saya pun tak nak. Okey, baik. Kesan yang kedua, cuba buka Detektif Aiman. Baik. Pandai detektif yang buka. Okey, yang kedua tadi Detektif muda Masyita kata, kita akan rasa takut ataupun jiwa kita akan rasa gelisah. Sebab Kenapa apa? gelisah? Takut ditangkap polis. Ya, betul. Detektif pernah kena tangkap polis? Saya tak pernah lagi sebab saya budak baik. Saya pun belum. Baik, Okey, betul baik. Ya. Untuk gambar yang seterusnya. Okey, gambar seterusnya. Kita ada gambar orang tengah ambil duit tu dan juga ada nangis-nangis ni. Kenapa ni? Siapa boleh Silakan bantu? detektif. Ketua, Ya. Masyita saya lagi. detektif muda Masyita. Ya, silakan Detektif muda. Saya rasa ia sebenarnya boleh menyebabkan pergaduhan dalam kalangan masyarakat dan pada masa yang sama jenayah semakin banyak berlaku. Kiranya Detektif Aiman, gambar ni ialah gambar pelakuan jenayah. So maksudnya kalau ramai orang buat amalan pencerobohan harta, maksudnya jenayah dalam sesuatu masyarakat itu akan bertambah banyak.
Sebab tu kita kena hindarkan daripada perbuatan ini. Baik. Betul. Jenayah akan jadi meningkat. Ini keyword dia. Okey. Dan yang kedua tadi Detektif kita kata ialah pergaduhan boleh berlaku. Betul tidak, Detektif Aiman? Betul tu. Bila kita menceroboh dan kita ambil harta yang bukan milik kita, akan menyebabkan implikasi seperti ini. Dan kita tengok, habis. Dah kena tangkap dah penceroboh rumah kita ni. Okey, dipersilakan. Detektif. Detektif Syami ke? Okey, siapa boleh bantu kami di sini? Okey, silakan. Silakan. Ketua Detektif. Ya, saya. Saya Detektif Muda Syamil. Ya, Syami. Saya rasa itu kesan kepada negara. Bila ia berlaku, ia akan menyebabkan negara kita huru-hara kerana kesan daripada jenayah semakin membiak. Kiranya dekat sini kita ada huru-hara, keadaan negara akan jadi huru-hara dan juga kenapa jadi huru-hara di Detektif Aiman? Sebab jenayah tu semakin berleluasa. Dah semua orang nak mencuri. Semua orang nak ambil harta orang lain, kita dah rasa tak selamat dah. Cuba bayangkan kalau sebuah negara tu semua rakyatnya suka mencuri, merompak, beribak, itu semua kesan kepada negara. Bukan itu Detektif Aiman. Ini implikasi kepada negara. Baik. Kalau detektif tengok yang atas ialah kesan kepada individu. Kalau seseorang itu buat sesuatu amalan pencerobohan harta, contoh kalau dia berjudi, dia akan dibenci orang. Sebab semua tak suka. Lepas tu jiwa dia akan gelisah sebab banyak buat dosa. Kita tak nak macam tu. Yang tengah-tengah ini ialah kesan kepada masyarakat dan yang bawah itu ialah kesan kepada sesebuah negara. Kalau rakyatnya suka melakukan amalan pencerobohan harta. Jangan buat. Jadi ini implikasi kalau kita mencerobohi harta. Tak kiralah harta individu, harta masyarakat dan juga harta negara. Jadi yang paling penting sekali, kita kena sama-sama berganding bahu untuk jaga sesama kita. Sebab dalam Islam, kita kena jaga. Betul, Prof? Betul. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Dan selepas ni kita nak cerita pula pasal apa tindakan yang perlu kita buat. Tapi kita berehat seketika, Profesor. Boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Okey, Profesor. Ya, saya kita rasakan bahawa kita dah tahu dah apakah dia nilai ataupun apakah bahayanya beg tadi. Dan kita dah selesaikan semua yang berada dalam beg tadi. Dan sekarang ini kita nak make sure detektif muda kita nak jadikan detektif tua. Tak baik Detektif Aiman. Jangan begitu. Detektif berkaliber. Bukan detektif muda jadi detektif tua. Janganlah berkaliber lah. Tak baik tahu Detektif Aiman. Tapi dia ada ujian dulu sebelum nak jadi detektif berkaliber seperti Profesor. Detektif Aiman berkaliber. Siapa kata tak berkaliber? Memang saya berkaliber. berkali-kali. Berkali-kali? Pelik tu. Baik, sebelum mereka dianugerahkan menjadi detektif berkaliber, kita kena tanya mereka terlebih dahulu, Profesor. Okey, memang kita betul kena tanya untuk mereka faham apa yang kita nak mereka dapat pada hari ini. Jadi detektif muda bersedia dengan soalan-soalan siasatan ini. Supaya lepas ini kita boleh tukar topi pantai kepada topi detektif. Ya. Okey, baik. Soalan pertama. Itu menyamar sebenarnya. Ya. Soalan pertama, Profesor. Okey, silakan kita nak tanya kepada murid kita, apakah maksud pemilikan harta? Siapakah detektif yang nak cuba sebelum kita naikkan pangkat ni kan? Betul. Okey, boleh angkat tangan anda? Okey, ada tu. Silakan detektif. Harta menurut Islam ialah sesuatu yang bernilai dan berharga yang digunakan oleh Allah kepada manusia yang berusaha untuk dimiliki dan dimanfaatkan ke arah kebaikan. Nampak tak Detektif Aiman? Macam mana, Profesor? Sebenarnya itu jawapan yang amat lengkap. Tahniah kepada detektif muda Alia. Superb jawapan dia. So kita boleh naikkan pangkat dia? Belum lagi. Belum lagi? Mana boleh suka-suka naik pangkat. Ada soalan? Ujian seterusnya. Cuma kalau detektif Aiman perasan, apa yang dinyatakan oleh detektif Alia tadi, harta itu ialah perlu berusaha untuk mendapatkannya. Kalau seseorang tak ada usaha, dia tidak akan dapat harta. Dan keyword seterusnya ialah perlu dimiliki dan dimanfaatkan.
tiba-tiba turun daripada langit? Tak ada Tak ada. Oh. Tak ada duit turun daripada langit. Itu mungkin daripada kapal terbang. Okey, Profesor. Ya, saya. Jadi kalau kita tengok Detektif Alia dah dapat jawab dengan baik. Okey, good kita job. nak tanya pula detektif-detektif yang lain. Okey, boleh Profesor? Dr. Aiman, silakan. Baik, kita nak tanya detektif yang hebat-hebat di hadapan kita ni. Soalannya adalah, apakah bahagian-bahagian harta? Silakan detektif. Okey. Kami menunggu. Okey, ada. Masyita. Harta ada dua bahagian, iaitu harta boleh alih seperti duit, motor, kereta, dan kedua ialah harta tidak boleh alih seperti tanah dan bangunan. Bijaklah detektif Masyita ni. Betul. Tepat betul jawapan dia. Okey, harta ada dua bahagian, iaitu harta boleh alih dan harta tidak boleh alih. Tapi Duit dia dah, boleh alih. Tapi dia dah alihkan spek mata dia tadi. Harta boleh alih lah Okey, penyamaran baik. detektif Aiman. Penyamaran. Supaya orang tak nampak kita Ya. Okey, baik. Profesor, kita nak tanya lagi detektif-detektif kita yang handal-handal di hadapan kita ni. Okey, silakan detektif Aiman. Apakah tanggungjawab kita menjaga harta-harta kita? Ada detektif kita nak cerita pasal tanggungjawab ini. Silakan Profesor. Silakan Profesor. Silakan detektif. Ada seorang. Okey, silakan. Detektif Salma Nasuha. Okey, silakan. Antara tanggungjawab harta kepada individu ialah, yang pertama, kita perlu membayar zakat bila dah ada harta yang cukup. Yang kedua, kita perlu memberi nafkah kepada ahli keluarga. Okey. Yang ketiga, kita jangan terlalu boros bila belanja. Okey, baik. Nampak tak orang perempuan? Boros belakang sekali. Boros belakang sekali. Dia bukan yang depan. Perempuan lah katakan. Kecam saya hari ni. Okay. Biasa detektif muka garang. Tapi detektif muka lawa. Itu nama dia penyamaran. Untuk dapatkan hasil siasatan, kita perlu melakukan dengan cara yang terbaik. Okey, baik. Dan kita nak tanya lagi detektif kita satu soalan untuk kenaikan pangkat mereka. Jadi detektif betul. Yang berkaliber. Soalan yang lebih susah. Risau saya. Apakah implikasi berlaku pencerobohan harta itu? Detektif mana yang nak cuba? Silakan. Ada detektif Syami. Okey, Syami. Untuk individu, kita akan dibenci oleh orang lain kerana kita selalu buat kejahatan. Dan okey, baik. Macam mana Profesor? Satu je? Ada lagi? Ada lagi? Detektif Syami? Dan kita juga akan rasa takut kerana takut ditangkap oleh polis kerana kita buat jenayah. Okey, baik. Itu implikasi terhadap individu. Kalau seseorang melakukan amalan pencerobohan harta, so mereka akan dibenci oleh orang lain. Semua orang tak nak kawan. Cuma benci dia sebab buat jenayah, berjudi, merompak. Siapa nak kawan? Orang tak nak kawan. Dan yang kedua, kita akan rasa takut. Sebab takut kenapa? Sebab kita buat jenayah. Ke mana-mana saja orang akan aim kita ataupun orang akan target kita. Amat bahaya. Sebab itu detektif tak nak buat. Tak nak buat. Pencerobohan harta. Pencerobohan harta. Baik, Profesor, macam mana? Boleh tak kita nak lantik mereka jadi profesor ataupun detektif berkaliber? Okey, kalau mengikut firasat saya, ilham yang diturunkan tadi, nampak gayanya semua orang layak untuk dinaikkan pangkat sebagai seorang detektif pada hari ini. Okey, baik. Kita nak tanya pula kepada Nur Aiman. Okey, boleh? Okey, Nur Aiman, kalau awak memiliki harta seperti dalam gambar kita ni kan, mana gambar tadi? Yang mana ada gambar emas, ada gambar kereta, ada gambar rumah, ada harta banyak. Apa tanggungjawab kita bila memiliki harta yang banyak tu? Silakan Nur Aiman. Saya detektif Aiman Ya, saya. Tanggungjawab terhadap harta detektif Aiman. Nak kena bagi ke dekat orang ni duit banyak-banyak ni? Aiman ada harta, apa tanggungjawab yang Aiman kena buat? Biasa Aiman ni dia pemurah, Profesor. Sebab nama awak sama dengan nama yang kat depan ni. Itu yang menjadi detektif. perhatian sebenarnya. Ya. Okey, detektif Nur Aiman. Saya akan memberikan kepada separuh daripadanya akan diberi kepada ahli keluarga saya dan separuh lagi akan disimpan untuk
untuk kegunaan lain. Okey. Nampak tak? Perancangan masa depan. Lelaki memang macam tu. Dia memang ada plan. Ya, dia ada plan. Jangka masa panjang. Tu nak kahwin tu tak lama lagi. Ya, betul. Tahniah Detektif Aiman. Okey. Boleh simpan dan juga boleh beri kepada ibu bapa atau ahli keluarga yang memerlukan bantuan daripada kita. Baik, Good job. kita nak tanya pula kepada Aisyah ke? Boleh? Baik, Aisyah. Mungkin awak boleh cerita sikit apa yang awak perolehi daripada perbincangan kita pada hari ini untuk sama-sama. Kamu nak Alia ke Aisyah? Alia ke kot. Aisyah ni? Alia. Oh, okey, Ya, Alia. Betul, menjadi penyamaran dia sampai tersilap nama. Okey. Sebagai umat Islam, kita wajib mencari harta yang halal dan wajib menunaikan tanggungjawabnya serta tidak boleh melakukan pencerobohan harta. Nampak tak Detektif Aiman lengkap. Betul. Memang layak untuk kita naikkan pangkat dia sebagai seorang detektif. Okey, baik. Jadi kita rasa lengkap. Orang kata penerokaan detektif kita untuk topik kita pada hari ini. Ya. Orang kata topik pemilikan harta. Kalau nak miliki harta tak boleh duduk saja. Betul. Tak boleh goyang-goyang saja. Betul. Kita kena berusaha untuk kita memiliki harta. Tak kisahlah apa saja pekerjaan, jual nasi lemak ke. Ya. Yang penting halal. Yang penting halal. Betul. Itu yang paling penting. Ya. Sebab takut kalau kita memiliki harta ni, harta yang haram, implikasinya apa? Bahaya. Boleh masuk dalam neraka. Tak boleh masuk neraka. Tak mau. Masuk jail pula dah. Okey, Profesor. Ya, saya. Sebelum kita nak melabuhkan tirai kita pada hari ini, mungkin ada pesanan daripada Profesor kepada semua murid-murid kita pada hari ini untuk menjaga harta yang mereka miliki. Walaupun mereka ni pelajar, mereka pun tetap dah ada harta. Betul. Daripada sudut baju mereka, pakaian mereka, barang-barang sekolah mereka, komputer mereka, handphone mereka. Silakan, Prof. Okey, baiklah kepada semua detektif yang berada di rumah. Okey, untuk konsep harta ini saya perlu berikan peringatan kepada semua detektif bahawa harta kita perlu usaha untuk mendapatkannya. Dan usaha itu kena usaha yang halal dan dibenarkan oleh undang-undang. Tak boleh gunakan cara yang salah. Dan yang paling penting, lepas kita dapat harta tu, kita usaha, kita miliki harta tu, kita kenal pasti apakah dia punya bahagian-bahagian, harta boleh alih, harta tidak boleh alih, dan kita kena laksanakan tanggungjawab kita terhadap harta-harta tu. Dan yang paling penting, detektif, jangan sesekali kita buat amalan-amalan pencerobohan harta yang boleh menjahanamkan negara. Itu tidak boleh. Okey. Ya, betul. Maksudnya kita tak boleh buat seperti itulah. Tak Jangan boleh kita ceroboh harta orang. Maklumlah sekarang ni kan musim buah. Dia ceroboh pagar rumah orang sebab apa? Nak ambil buah rambutan katanya. Jangan. Okey, minta. Jangan kalau ambil. nak minta. Ya, kalau nak minta. Boleh bagi. Itu cerita Piramli Okey, Profesor, kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor dan kalau kita tengok di hadapan ini dan di sekitar kita dan di rumah kita banyak harta-harta yang kita miliki dan kita perlu jaga. Sibuk je nak ambil harta orang pula. Dia biasa macam tu, Profesor. Itu mungkin kalau kita kurang. ada rumah Dia tak rasa bersyukur dengan apa yang dia ada. Tak boleh. Jangan dia macam hak orang tu lah dia nak sangat, Profesor. Jangan begitu. Okey. Terima kasih banyak Profesor Zazali dan juga detektif berkaliber kita dah naik pangkat dah. Ya, betul. Ada rezeki kita jumpa lagi, Profesor. InsyaAllah. Amin. Dan siasatan kita telah berhasil pada hari ini. Dan kita akan siasat lagi untuk episod yang akan datang. Boleh, Profesor? Boleh, insyaAllah. Okey. Murid-murid, terima kasih kita ucapkan. Kita dah berada di akhir siaran Teroka Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM